حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia, pada malam yang barakah, pada malam Jumaat kita datang berzikir, bersolawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa beri kita hidayat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah kita hidayat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mendapat husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita husnul khatimah yang merupakan kejayaan bagi manusia itu apabila pada akhir hayat dia ditutup dengan husnul khatimah. Sebab itu dikatakan ad-din fil khawatim. Agama itu pada penutup usia kita. Berapa ramai orang yang jahat pada usia muda dia, tetapi ketika meninggal dunia dia menjadi seorang yang saleh, maka itulah nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang saleh pada waktu muda dia, tapi ketika meninggal dunia lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ad-dinu bil khawatim, agama itu pada penutup. Sebab itu apabila kita telah pun menjadi baik, apabila kita telah taat pada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita suka takarub pada Allah Subhanahu wa taala, maka cabaran seterusnya adalah istiqamah dalam taat itu. Itulah yang lebih berat dia daripada kita melakukan taat tersebut, iaitu istiqamah dalam taat tersebut. Bahkan itulah perkara yang paling berat sekali dilakukan dalam Islam, iaitu al-istiqamah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam sebuah hadis, syayyabatni hud wa akhawatuha. Syayyabatni hud wa akhawatuha. Pikir beruban rambut aku. Memikirkan tentang surah Hud dan juga saudara surah Hud. Jadi Nabi begitu unsing sehingga dikata syayyabatni sebagai simbolik. Beruban rambut aku memikirkan ayat dalam surah Hud. Maka ulama melihat apakah ayat dalam surah Hud sehingga Nabi begitu runsing memikirkannya. Maka ulama melihat iaitu ayat yang Allah Ta'ala perintahkan, fastaqim kama umirta. Istiqamahlah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan taat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling susah istiqamah dalam taat tersebut. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sekasih-kasih amalan bagi Allah yang kekal, adwamuha wa in qalla, walaupun sedikit. Kenapa? Istiqamah itu sangat susah berbanding kita beramal ikut semangat kita. Sekali semangat nak baca 2 juzuk boleh tak? Anda saya tak daya dah. Allah faham tu, tak daya dah kan. Saya nak baca Quran boleh, tak ada masalah kalau tuan ada kekuatan. Tapi tidak elok kalau kita beramal ikut semangat. Semangat aduh timbul tenggelam, tenggelam timbul. Saja kata tu kan. Bermaksud apa? Mana sekali semangat, masya-Allah. Yang paling susah dia apa? Istiqamah. Kecuali ada keuzuran lah kita kata. Ada keuzuran lain, sakit dan sebagainya. Tapi sengaja disebabkan kita malas, maka kita tak beramal, maka tidak ada kekuatan istiqamah gitu. Sebab itu istiqamah itu satu benda yang sangat berat. Sehingga ulama menyebut bahawa kalau di sana di kalangan para awliya dan salihin ada karamah yang Tuhan kurniakan kepada mereka. Di antara perkara yang wajib kita percaya iaitu karamah yang berlaku kepada orang yang salih. Jadi kita tak boleh menafikan karamah secara mutlak. Kita menafikan karamah berlaku kepada seseorang itu boleh. Tak percaya dan dia terus ada karamah itu tak apa. Tapi kita menafikan secara mutlak tak ada karamah, itu tak boleh. Jadi karamah itu berlaku kepada
para awliya li salihin. Wa asbitan lil awliya karamah wa man nafaha fa bidzan kalamah. Telah sabitlah kepada para awliya adanya karamah. Maka yang disebut dalam riwayat karamah para awliya bermacam-macam, bermacam-macam karamah para awliya. Ada yang berjalan atas air, ada yang berjalan atas udara dan sebagainya. Tetapi ulama mengatakan ghayatul karamah al-istiqamah. Kemuncak karamah itu adalah pada istiqamah, pada agama itu. Itu lebih kemuncak dia. Ulama kata ghayatul karamah al-istiqamah. Jadi kalau ada para aulia, para salihin yang punya karamah, kita tengok istiqamah dia macam mana. Istiqamah dalam amal, istiqamah dalam ahwal dia, istiqamah dalam maqam dan sebagainya. Jadi satu benda yang berat. Kecuali kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sentiasa kita mohon hidayat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sentiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat. Jadi kadang kita lupa bahawa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lebih bernilai itu berbentuk iman. Berbentuk iman, berbentuk taat. Berbentuk hasil daripada amal. Jadi apabila kita istiqamah dengan amal, dia ada hasil dia. Bila kita istiqamah dengan amal, dia ada hasil dia. Bila kita istiqamah dengan zikir, maka dia ada hasil dia. Hasil dia paling kurang tamakninah. Tamakninah berasa berasa tenang. Itu hasil daripada istiqamah dalam amal. Terkadang orang tak mampu nak istiqamah. Malih lah muak belah rasa beratip je kerja penuh tu. Tak ada lain ke? Jadi istiqamah. Sebab itu kalau kita tidak faham makna ibadat, kalau kita tidak faham makna ibadat, maka kita sabar terhadap ibadat itu. Sebab itu Allah Taala berfirman Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Suruhlah kaum keluarga engkau salat wastabir 'alaiha, dan suruh sabar. Apa maksud sabar? Maksud sabar kita tak suka, tapi perintah tapi kita tak suka, itu maksud sabar. Kalau suka bukan sabar nama dia. Makan, siapa tak suka? Tak ada sabar. Suka kita, kau boleh jangan berhenti. Dek konyang bonang kita berhentilah. Tapi kalau perut tu besar tak berhenti kita rasa dah. Sebab benda yang nikmat. Benda yang nikmat tak ada sabar kita, seronok kita. Benda sabar ni benda kita tak suka. Jadi sebagian orang tidak memahami makna solat, maka Allah Taala kata wastabir 'alaiha, sabar. Sabar dengan taat. Begitulah ibadat-ibadat yang lain. Maka apabila kita tidak istiqamah, maka permulaannya kita berasa sangat berat melakukan dia. Bahkan diberikan kepahitan dalam ibadat itu. Kata ulama, kenapa Allah Ta'ala berikan kita rasa pahit dalam ibadat? Salat itu pahit, baca Quran itu pahit, berzikir itu pahit, datang ke masjid itu pahit. Kenapa? Sebab kita dah berlazat-lazat dengan nafsu kita. Kita berlazat-lazat dengan nafsu kita, sehingga kita meninggalkan untuk berlazat-lazat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak marah ke Allah Subhanahu Wa Taala? Marah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan nafsu kita berlazat-lazat. Tak akan marah kekasih kita kalau kita ada seorang kekasih. Contoh, ada kekasih, katanya kekasih dia, tapi bila berada kekasih dia tak tahan lama. Saya sibuk ni, tapi dengan orang lain dia boleh 2-3 jam. Tak kecebu kekasih dia, tak marah ke dia? Marah. Tak akan marah siapa dia? Siapa sajalah yang kita mendakwa dia kekasih kita. Tetapi bila kita sambung dengan dia, kita tak mampu nak lama-lama, sekejap je. Tapi dengan orang lain kita pun mampu berlama-lama. Tak marah-marah. Bermaksud kita biarkan diri kita ini berlazat-lazat dengan nafsu kita. Dengan Allah Ta'ala kita tidak berlazat-lazat. Tak marah ke Allah Ta'ala? Mana mungkin tak marah. Allah Ta'ala itu aghyar. Allah Ta'ala cemburu.
Nabi mengatakan ana aghyar, aku lebih cemburu daripada sahabat yang cemburu. Wallahu aghyar minni, Allah lebih cemburu daripada aku. Apakah Allah Ta'ala tidak memahami makna cemburu? Allah Ta'ala memahami cemburu. Maka di antara cemburunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita nak mula berbaik-baik dengan dia, kita dah berlazat-lazat dengan nafsu kita, kita cuba nak taat, maka rasakan pahit dia. Rasakan pahit dia. Tidak semudah itu kita nak berlazat-lazat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dah berlazat-lazat dengan nafsu kita, kita mula nak ibadat kepada Allah Ta'ala, maka kita rasa pahit. Itu sebagai iqab, sebagai balasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab kita meninggalkan berlazat-lazat dengan dia. Kita jumpa baru nak berlazat, rasakan pahit dia. Dengan makna yang lain, Allah Ta'ala ingin mengatakan bahawa hati engkau tu sakit. Hati engkau tu sakit. Sebab itu kalau badan kita sakit, kita makan rasa pahit. Maka kena makan ubat yang pahit. Kita makan ubat yang pahit-pahit. Terpaksa kita makan ubat yang pahit sebab badan kita sakit. Maka ibadat yang pahit itu merupakan ubat pada kita. Maka boleh kita bersabar. Kalau kita inginkan kejayaan, di sebalik itu kita perlu bersabar. Kalau kita tak sabar, kita kembali kepada nafsu kita. Malih dia muak apalagi rasa beratip je peluk ni, contohnya. Tapi tempat lain nak karaoke lah pula. Karaoke lah, bukan kita kata haram. Maksud dia bezakan di antara bernyanyi-nyanyi dengan zikir. Dia kata muak zikir melalak lah. Bukan kita kata haram, tak. Bermaksud kita tidak memahami makna ketenangan zikir itu. Jadi kita melarikan diri daripada menghapuskan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu lagi tu. Sebab tu ulama mengatakan berzikir la keadaan lalai lebih afdal daripada tak berzikir langsung. Jadi maka bersabar kita dengan kepahitan salat, bersabar kita dengan kepahitan ibadat, bersabar kita dengan pahitnya zikir. Maka dengan istiqamah itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan faedah yang pertama, iaitu merasai ketenangan zikir. Maka Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah berzikir itu mendatangkan ketenangan pada hati kita. Maka bila kita merasai ketenangan zikir, jangan kita berhenti. Sebab di hadapan sana adanya pelbagai kebahagiaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya kita jadikan contoh, maka Nabi itu diberikan kemuncak bahagia dia dalam salat. Ju'ilat qurratu aini fi salat, dijadikan kebahagiaan dalam salat. Apa maksud Nabi ini bahagia dengan salat? Bermaksud Nabi rasa bahagia dengan Allah ketika dia salat. Itu maksudnya. Qurratul aini bukan sekadar bahagia, nikmat. Qurratul aini nikmat. Sebagaimana kita mohon kepada Allah, jadikan rumah tangga kita itu satu nikmat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan isteri anak itu qurratul ain, kenikmatan. Jadi Nabi ini kenikmatannya bersama Allah dalam solat. Jadi perlu kita menuju ke arah itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan faedah daripada taat yang kita lakukan, daripada bermula dengan ketenangan. Maka apabila kita mendapat faedah yang baik, jangan kita sekadar bersyukur kepada Allah terhadap nikmat duit, harta, nikmat sehat. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat taat. Bermula dengan alhamdulillah, Allah Taala gorakkan kaki ke pondok contoh dia. Dah bersyukur dulu. Bersyukur dulu. Kemudian Allah Ta'ala berikan kesan daripada zikir, merasai ketenangan. Syukur kepada Allah, berikan faedah. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjanjikan dalam Quran, wala in syakartum la azidannakum. Sekiranya kau syukur, kau tambah. Jadi bila kita dapat faedah daripada amal, syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan bermula pada amal itu sendiri. Bila digerakkan hati kita untuk beramal, syukur dulu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kemudian diberikan kita kesan pada amal, diberikan rasa ketenangan, zikir. Alhamdulillah ya Allah, sebab Engkau berikan aku rasa ketenangan dengan berzikir. Sebab ada orang tidak merasai ketenangan zikir, maka bersyukur, maka Allah Ta'ala tambah. Itu janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wala in syakartum la azidannakum. Sekiranya engkau syukur, aku tambah. Maka Allah Subhanahu tambah faedah daripada zikir, daripada rasa tenang sehingga rasa bahagia, rasa lazat ketika itu. Ketika mana kita mula-mula berkenalan dengan seseorang, maka kita tak syukur, kan? Saya tak kenal. Mula-mula orang datang pondok, siapa orang tak ramai dia, mula-mula tak kenal. Dia sebut wahish. Wahish ni orang yang kita tak kenal, kita rasa semacam, kan? Malih burah tak kenal. Dah lama-lama kita kenal, kita rasa tenang dengan dia. Duduk dengan dia pun tak ada masalah. Siapa nak orang duduk sebelah tu nampak elok ya? Dah lama kenal dah, rasa tenang. Rasa tenang dengan dia, rasa selesa. Suka bona tak ada dah, tapi rasa selesa lah sebab dah kenal. Itulah permulaan peningkatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lama-lama dah lama bona berkawan, elok berkawan, lama-lama rasa lain macam. Kalau kau tak ada terindu lah rasa Kau pergi mana lama tak nampak? Bodoh hari tak nampak dah rasa. Terlampau syukur. Seronok. Hubungan itu menjadi mesra, menjadi satu kemanisan, kelazatan, kerinduan dan sebagainya. Maka begitulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan faham makna mahabbah pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab hati kita yang membuka itu adalah Dia. Yang membuka itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha untuk membersih diri kita. Sentiasa berzikir, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang membuka sesuatu daripada hati kita dengan kejujuran kita, dengan keinginan kita, dengan tingginya keinginan kita untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tunjukkan jalan. Bukankah itu janji Allah Subhanahu Wa Taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dengan jujur bersungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami. Ayat ini juga diambil oleh ulama tasawuf untuk orang suluk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat itu umum maksud dia, tapi makna dia sahih kalau digunakan untuk orang yang mencari jalan ma'rifat pada Allah Subhanahu Wa Taala pun sama maksud dalam ayat tersebut. Walladzina jahadu fina, orang yang bersungguh-sungguh untuk ke jalan kami, jalan ma'rifat kepada kami, lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjuk jalan bagi mereka. Jalan beramal, jalan berzikir, jalan istiqamah. Sehinggalah kita makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah kita makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali makna cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan benda yang polik-polik tak. Bukan ilmu polik-polik tak. Dia dah sampai makrifat dah. Macam mana? Hilang tauhid dah, kata dia. Hilang ke mana pula? Dah hilang dah, masuk dalam mana tak? Makrifat pada Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala melebihi segala-gala dia. Itulah makna makrifat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana sebelum kita mencintai Allah, kita mencintai harta, kita mencintai dunia, hati kita terlambat kepada dunia. Bermaksud kita tidak makrifat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita tertambat kepada yang lain pada Allah Taala, bermaksud kita tidak makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya orang menyebut nama Allah, dah tenggelam, fana dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini kemuncak makrifat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam tasawuf selalu diibarahkan dengan kalimah Laila Majnun, Laila Majnun. Banyak kalimah Laila Majnun. Sehingga Allah itu digunakan sebagai apa nama dia? Rumus. Allah Taala itu dijadikan sebagai Laila. Laila. Sebagai simbolik. Dalam tasawuf bila ada qasidah menyebut Laila, 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 bagi orang faham dia rasa kemanisan cinta dah. Sebab Laila itu merujuk kepada seseorang yang amat mencintai seseorang. Itu Majnun mencintai Laila,
Sampai tahap mana? Sampai Majnun ni dia tak ingat yang lain kecuali Laila. Jadi bermaksud sekiranya orang itu ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil dia ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang ambil hati dia untuk sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang Allah Subhanahu wa taala kembalikan dia kepada diri dia sebalik, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala tarik dia ke hadrat dia, dan terkadang Tuhan kembalikan dia pada diri dia semula. Itu perbahasan yang panjang dalam ilmu tasawuf, fana, baqa dan sebagainya. Ala kulli hal, kita kata maksud makrifat itu adalah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah kepada semua orang Islam, bukan untuk orang tasawuf, tak, untuk semua orang Islam, iaitu menambahkan rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala itu untuk orang Islam. Jadi orang tasawuf ni mengambil perintah itu untuk dijadikan jalan yang khusus untuk mencapai itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum." Hanya saja orang mukmin itu apabila disebut kalimah Allah gemetar hati dia. Bermaksud ada sesuatu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu nama yang dicintai, bila kita sebut ada gemetar. Kalau satu nama bila disebut tak ada gemetar, apa jadi? Antara wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat. Hanya saja orang mukmin itu disebut kalimah Allah gemetar hatinya. Kenapa gemetar? Ada sesuatu. Kita boleh sebut nama Allah gemetar tak? Entah mengantuk dia tuan. Maksud kata ada sesuatu lah hati kita. Sebut duit, duit jangan sebut. Menggigil memang kita kata. Masya-Allah, mana hati kita hubungi rapat dengan duit kita kan, dan sebagainya. Itu satu masalah kalau kita fikirkan. Kalau anggap tak masalah, pulang ke dia lah. Apakah dia redha mati yang keadaan macam tu? Apakah kita redha kita meninggal dunia kerana hati kita tidak faham makna wajilat qulubuhum? Masya-Allah, rugi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman kepada kita makna wajilat qulubuhum, gemetar hati kita bila menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lebih pada itu lagi apa? Terkadang orang tak faham pun makna, terkadang orang tak boleh nak tafsir dia punya perasaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang boleh mentafsirkan apa yang ada dalam perasaan ini. Seperti Al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari. Dia boleh mengibarahkan apa yang ada perasaan-perasaan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang tak faham, tetapi dia beramal, baca Quran, berzikir, taat, beramal. Tiba-tiba disebut kalimah Allah, mengalir air mata dia. Dia pun tak tahu. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala memberikan satu makrifat kepada hati dia. Maka ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud hati dia dah benar-benar bersih. Hati dia dah benar-benar terjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada sebegini, masya-Allah, ini petanda orang ini bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nabi menjamin dia sab'atun yuzilluhum Allah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Tuhan naungi di akhirat, tidak ada naungan kecuali naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dia rajulun. Selalu disebut, kalau hadis sebut rajulun termasuk perempuan. Rajulun, seorang lelaki atau perempuan. Zakarallah, menyebut nama Allah, fa fadat ainah, maka mengalir air mata dia. Sebut nama Allah, mengalir air mata. Kenapa? Sebab cinta. Mak terlalu cinta kepada anak dia. Sebut anak mengalir air mata. Jangan sebut nama tu, mengalir air mata mak. Disebabkan rasa cinta, sebut nama, mengalir air mata. Itu cinta nafsu nama dia. Bukan kita dapat nafsu. Allah Ta'ala sebut macam tu. Zu'ina linnas hubbu syahwat minan nisa' wal banin. Jadi kasih anak, kasih isteri, itu syahwat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kasih kepada Allah, kasih kepada Rasulullah, itu perlu diusahakan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita kefahaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita ilmu dan kefahaman istiqamah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala
memberikan kita kejayaan di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.